Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar semua? Alhamdulillah, ya, sabahul khair. Okey, alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin, rahmah, inayah serta hidayahnya dapat kita berkumpul pada pagi ini untuk dalam satu majlis ilmu yang mana ya hari ini iaitu kita panggil kuliah duha, ya, kuliah duha. Tapi rasa apa ni, yelah nak kata sedih tu sedih lah juga kan. Sebab bilangan orang dengan jemaah tengok kat sini, subhanallah. Ya, tak apalah, ini mungkin pertama kali dah saya jumpa. Pertama kali, insyaAllah ini je lah pertama kali, patut tak adalah dah jumpa ya. Mungkin hari ni mungkin disebabkan hujan ataupun disebabkan hari ni cuti, orang kata apa, berjalan ya. Tak apa, alhamdulillah. Yang mana ada tu syukur je, alhamdulillah. Ya. Jadi alhamdulillah tadi baru selesai kita melakukan solat sunat duha ya, secara berjemaah. Walaupun itu dah biasa lazim kita biasa buat dekat rumah ya. Tapi di pagi ni ya, saya semua orang dah tahu dah, tapi janjilah ingat mengingat ya, maksud tentang kelebihan solat sunat duha. Kelebihan dia. Kita tahu yang kita biasa dengarnya solat duha ni rezeki, betul tak? Kalau anak kita, contoh anak kita nak peksa ke, kita sendiri susah nak dapat rezeki, susah nak dapat kerja, kita suruh. Kita kadang maknanya kita menyuruh diri kita untuk solat duha. Kita suruh orang lain, suruh ahli keluarga kita solat duha. Kerana apa? Kerana satu, itu rezeki. Kan yang biasa kita dengar. Awak ni kalau nak kaya, kalau nak banyak duit, ya, awak jangan tinggal solat duha. Kita pesan. Sedangkan solat duha tu banyak sangat kelebihan dia. Ya. Kita tengok di antara solat sunat duha, ya, kelebihannya ya, selain daripada untuk mendapatkan rezeki tadi, pertama tidak termasuk dalam golongan orang yang lalai. Sebenarnya matlamat kita hidup ni satu je kan, untuk mati ya. Mati kita untuk syurga. Itu je matlamat kita hidup ni. Ya, kalau kita kata untuk rezeki, untuk duit, untuk kaya tu untuk sementara. Ya. Tapi yang paling penting sekali iaitu kita ni, ya, kelebihan yang pertama tidak termasuk dalam golongan orang yang lalai. Yang tu yang kita nak. Sebab kita tahu kita nama manusia memang lalai. Saya tak kata orang, kata diri sendiri. Ya, contohnya kita dah tahu setiap pagi, lepas solat, apa yang kita kena buat, kita tahu kadang-kadang. Tak apalah, minum dululah. Kan? Maknanya seolah-olah diri kita tu penting kepada dunia dulu. Ya. Dunia celik mata, dunia. Sebab apa celik mata dia? Jangan kata celik mata, nak tidur pun fikir dunia. Sebab apa? Dah biasa dah kalau khususnya orang perempuan. Bila nak pejam mata, esok benda nak makan. Kan? Esok benda nak masak. Sebab apa? Tugas kita perempuan ni menyediakan. Jadi kita jangan benda tu secara automatik. Bukan kita kadang nak fikir, tapi terfikir. Tengok. Jadi kita takut macam itulah. Kita termasuk orang yang lalai. Kan? Bila terfikir, itu dah lazim, dah jadi sebab kita perempuan. Tapi jangan kita layan. Bila kita layan, sampai esok nak masak nasi lemak lah, udang. Dia semalam buat sambal udang lah. Kan kita kata. Tak apa, boleh fikir bagus tu. Tapi jangan lupa, jangan lalai dengan yang merasak nasi lemak, nak sambal udang, sambal apa tadi. Kita ingat yang kita semua, kita kembali balik. Cepat-cepat kita sedar diri kita. Kalau aku mati besok,
Tengah tidur, tiba-tiba anak kejut suruh mak-mak, Umi bangun semayang, bangun salat subuh. Tengok kita dah tak ada. Kita masih dalam mimpi sampai nasi lemak tadi. Na'udzubillah. Ya, tu kita takut gitu, kita ni tadi. Itu masa waktu nak tidur. Bangun tidur pula, kan? Padahal waktu nak tidur tu, kalau kita ingat, kita, yalah, dalam ni yang 6 orang ni yang bertuah lah, kita kata yang bertuah, ya, yang malaikat jemput, ya, untuk dalam taman-taman syurga. Ya, Alhamdulillah. Jadi, kan Rasulullah dah pesan kepada Aisyah, jangan kau tidur ya Aisyah, selagi kau tak tunaikan 4 perkara. Apa dia ya Rasulullah? Kau kena pertama, ya kau nak bersihkan diri kau daripada segala dosa, kau maafkan dulu semua orang. Kau maafkan dulu semua orang. Lepas kau maaf semua orang, kau minta ampun untuk diri kita pula sendiri. Itu Rasulullah pesan kepada Aisyah. Saya pergi kuliah mana-mana yang tu saya penting yang pertama sekali. Sebab apa? Sebelum kita nak tidur, sebelum kita nak lelapkan mata, sama ada lelap terus ke atau lelap sementara. Jadi kita kena siap dulu persiapan untuk diri kita. Jadi pertama kata Rasulullah, kau ampunkan dulu, kau maafkan semua orang dulu. Ya Allah, ya Tuhan. Kita bercakap dengan Allah sebab tu kita nak tidur. Jangan minta maaf, jangan letak bantai, letak kepala atas bantai baru cakap. InsyaAllah tak habis. Cakap tak habis. Tidur tu boleh habis. Tapi kita kena, maknanya kita kena buat istiqamah pada tu. Ya Allah, ya Tuhanku, kita minta, ya, aku maafkan semua kesalahan orang. Jadi ya Allah, kau ampunkanlah dosa-dosa mereka. Kita tolong minta ampun untuk orang. Tu untungnya orang yang belajar. Dia bukan untuk diri sendiri, bahkan untuk semua orang ditolong. Sebab apa? Bila kita buat untuk orang, Allah Ta'ala bantu pula. Kita nanti, orang lain pula tolong doakan untuk kita. Allah Ta'ala akan balas. Ya? Jadi, setiap perbuatan yang kita buat, amalan yang kita buat, tentu ada balasan. Tentu ada, berapa ganjaran. Jadi, kita pun tunggu maknanya kita jangan lupa yang tu. Ya, maafkan semua orang. Jangan pula kita kata, ya Allah, aku maafkan semua orang, ya Allah, tapi seorang je aku tak boleh. Ada pula syarat. Ya, ini betul-betul berlaku ni. Betul-betul berlaku. Tengah-tengah mengajar, kata Ustazah, saya, apa yang Ustazah buat tu saya buat. Apa yang Ustazah suruh saya buat. Tapi Ustazah satu je saya tak boleh. Apa dia? Saya cakap, saya maafkan semua orang, ya Allah, aku maafkan semua orang, ya Allah. Tapi ya Allah, disebut nama orang tu. Aku tak boleh maafkan dia. Saya kata kalau macam tu tak maaf lah. Tak maaf lah semua orang. Yang sebut maaf semua orang memang tak ada yang kita tersimpan. Termasuklah sekali jangan disebut. Tapi memang payah, bukan senang. Kita kadang-kadang dia sampai terkesan kan. Ada terkesan sampai orang kata apa? Bila teringat orang tu, bila teringat kisah benda tu, akan teringat orang tu, contoh. Tapi sampai bila? Bila kita ingat macam tu, seolah-olah kita dengan manusia maknanya tak ada ni lah, masih lagi terputus hubungan. Walaupun seorang. Tapi kita nak yang amalan kita, sebab dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau saya cerita setiap Isnin dan Khamis, setiap amalan diangkat, kan, setengah hadis. Jadi macam mana kita nak? Ada setengah pendapat kata hari-hari. Jadi kita nak yang Allah Ta'ala angkat amalan kita tu, bukan angkat saja. Kita nak Allah Ta'ala angkat amalan tu, Allah Ta'ala simpan amalan kita. Yang kita buat tadi. Nak ganti dengan ganjaran pahala bila sampai hari kiamat nanti. Tapi kalau keadaannya macam tu, kan? Jadi itulah, tak apalah. Maknanya kalau yang ada, contohnya yang kita insya-Allah yang ada dalam gini, biasa dalam majlis-majlis ilmu ni mungkin taklah berlaku. Tapi jangan kata tak, saya dulu mengajar, Ustazah tengok sekarang ya, bila bersalam sekarang, Ustazah perasan mata orang itu. Dia pesan lagi. Semayang pun asar ya. Ustazah tengok sekarang. Ustazah tengok. Dia tak bercerita lagi, dia beritahu lama dah saya ni tak apalah gini-gini. Ustazah tengok sekarang. Saya tengoklah. Memang betul apa yang dia cakap. Bersalam, masa zaman boleh bersalam lagi kan. Ulur tangan bersalam. Salah. Sampai kat dia ulur tangan, dia pandang ke orang lain lah. Ke sana. Saya kata, subhanallah, apa guna kita mendengar? Kan? Apa guna kita keluar daripada rumah mencari ilmu?
Kalau yang itu, yang sekecil macam tu tak boleh. Bagaimana kita nak kata kita umat kita, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kata kita sayang Rasulullah. Sedangkan Rasulullah lebih berat, Rasulullah maafkan. Yang kita sekecil itu, hak itu dah kita simpan bertahun-tahun. Kan? Kita tak nak. Kalau boleh, ya, habislah. Sebab kita nak lelap mata untuk yang kali terakhir supaya kat sana kita jumpa. Ya, kita maafkan semua. Bila kita ingat kita maafkan. Yang kedua, ya, Rasulullah kata apa? Kau khatamlah Al-Quran. Aisyah kata, Aisyah pun pelik tengok Rasulullah. Kenapa suruh khatam Quran? Nak tidur lela dah ni. Kan? Kita kata nak tidur lela dah. Ya, dia kata, Rasulullah kata, kau bacalah Qul huwallahu ahad 3 kali. Menyamai khatam satu Al-Quran. Kan mudah tu. Walaupun mudah macam tu, payah nak buat. Kadang-kadang duduk atas katil ni, kita nak tidur ni, nak baring duduk tempat tidur, tak ada benda dah kepak ni. Pak Hitam kata baring. Boleh baring dulu. Sambil baca boleh baring. Tak ada dah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Terus senyap dah, amin. Amin selalu. Ya. Tapi kita buatlah. Ya, itu yang paling mudah. 3 kali nak khatam Quran. Ya. Jelas. Saya ni bukan benda ni malu bibir. Kadang dia berdarah. Ni alhamdulillah Tuhan bagi satu lagi. Boleh, tak apa. Dia ni apa dia? Saya angkat ni sikit lah. Dengar tak? Dengar? Saya, yelah kita dalam ni, kita cikgu kan. Suara kita tak payah suruh. Tapi dengar tak ni? Dengar? Ya? Setengah orang, setengah tempat tu dia suruh tutup. Dia takut kita ni. Boleh? Boleh ya? Saya tu. Bimpi ni kalau dia kering sikit kadang dia berdarah. Alhamdulillah lah Allah Ta'ala bagi masih boleh makan, tak apa. Alhamdulillah. Ya. Okey. Yang kedua, ya, Rasulullah suruh, yang ketiga tadi Rasulullah suruh Aisyah kata apa? Nak suruh menunaikan haji dan umrah. Maknanya nak pahala tu tadi. Apa yang jadi dah tadi suruh kata Quran. Pelik juga Aisyah dah nak tidur, mata tu kata bantal tu panggil dah. Tapi nak suruh buat macam-macam. Ya. Jadi Rasulullah kata, baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kita menyamai kita menunaikan haji dan umrah. Banyak pahala, ganjaran pahala kita tu. Sebut sikit je. Sebutlah lebihlah daripada sekali, buat 3 kali atau 7 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Takbir ada, tahmid ada, tasbih ada, tahlil ada dalam tu. Cukup lengkap. Ya? Buat yang tu. Baca 7 kali. Baca Qul huwallahu 3 kali tadi, yang tu baca 3 kali ataupun 7 kali. Lepas tu, ya. Yang keempat, cerita Rasulullah pun cerita Aisyah ni, kalau kita lah suami tak cakap dah, kau nak mendapat syafaat ku, ya. Kau bacalah selawat untukku. Bayangkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh Aisyah tu baca selawat. Baca selawat untuk Rasulullah. Untuk apa? Untuk mendapat syafaat. Kita yang paling takut sekarang ni, bila sampai di sana nanti, ya, amalan kita ni kita belum tentu dapat ke tidak ataupun diterima tidak. Kita tak tahu. Solat kita masuk syurga tu dengan amalan pahala kita tak. Kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa doa yang kau baca? Rasulullah baca 2. Pertama, memohon rahmat. Yang kedua, memohon syurga. Sebab minta syurga dengan rahmat Allah. Sebab tu yang kita selalu duk baca tu kan. Baca apa? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Minta redha dan minta syurga. Kita minta. Yang tu Rasulullah ajar sahabat.
Tak minta benda lain. Walaupun amalan kita banyak bertimbun sekalipun, mesti dengan redha Allah. Ya? Kita minta. Bacalah. Sebab tu jangan tinggal kita baca Allahumma inna. Kalau seorang, Allahumma inni. Ya? As'aluka ridhaka wal jannah. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Kat mana yang selalu kita baca? Ketika kita solat. Kan? Lepas doa Assalamualaikum warahmatullahi, kita pun minta terus. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya, tu minta. Supaya apa? Minta lindung daripada neraka. Jangan tinggal. Ya, kalau dalam solat sunat, dalam solat wajib fardu, jangan tinggal. Ketika doa beri salam kanan, baca doa, minta syurga. Salam kiri, baca doa, jangan minta jauh neraka. Ya, tu kena. Jadi 4 perkara tu. Bila 4 perkara pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, ya, maka kata Rasulullah, bila tadi kau minta Allah Ta'ala ampunkan dosa engkau, dosa semua manusia tadi. Ya, semua dosa manusia senang. Tak payah sebut nama PO, nama Minah, tak payah. Lambat. Lambat. Ya Allah, tangkap ampunkan semua dosa-dosa manusia, ya Allah. Kita minta yang kita dosa dengan orang tu berdosa dengan kita, kita ampun, kita minta maaf. Maka, seolah-olah kita bangun tidur, ya, dosa kita seperti buih di lautan yang banyaknya tu. Maka, Allah Ta'ala akan ampunkan. Kan? Dengan sikit je. Kita ni jangan kata kita tak ada dosa. Ya, banyak dosa kita. Kita duduk seorang, dosa dengan seorang. Kan? Dalam hati, kadang benda yang lama kita ingat balik. Ya tak? Kita dosa kita dalam rumah pun dengan anak suami. Kalau ada suami, dengan anak suami pun dah banyak. Tapi, ya, kita jangan lupa kita tetap minta ampun. Kita minta maaf. Untuk semua orang. Minta dengan Allah, minta Allah Ta'ala ampunkan dosa semua orang. Ya? Jadi lengkap dah ketika itu. Ya? Sebagaimana Aisyah ketika nak tidur. Bila Rasulullah kata, kau minta maaf untuk semua orang. Ya? Lepas tu kau minta syafaat denganku. Rasulullah pun suruh, ya, Aisyah baca. Kalau kita dengan suami, tak payah dah. Suruh ibaratnya dah. Tapi tak. Ya? Sebab Nabi SAW sebagai pemberi syafaat. Ya, hatta ahli keluarga dia pun. Jadi ketika Rasulullah, bila Aisyah tanya, makna Rasulullah macam mana nak baca? Macam biasa kita baca. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bacalah 3 kali, 7 kali. Ya, minta syafaat. Ya, bukan kita tak baca yang lain, tapi waktu nak tidur tu seolah-olah kita nak bersedia untuk mati. Kita ada dosa kita minta Allah Ta'ala ampunkan. Dosa kita pada orang pun, yang orang kadang-kadang kita tak tahu orang tu maaf ke tidak, kita minta tolong Allah Ta'ala maafkan. Kemudian, ya, kita minta syafaat, dah bersedia, ya, untuk kita mati nanti. Kemudian kita dah menunaikan haji umrah tu pahala banyak. Orang yang dapat melakukan haji dan umrah yang mabrur, seolah-olah dia seperti kain putih yang tak ada dosa. Kan seronok? Jadi semua lengkap lah tu. Kalau dapat seseorang kita lah, khususnya yang muslimat sebagaimana Rasulullah SAW pesan kepada Aisyah. Ya. Orang lelaki pun boleh baca. Kita boleh beritahu kat suami. So, suami baca. Kan? Suami baca. Ya. Jangan tanya banyak soal, suruh je. Kan? Abang kena minta maaf banyak-banyak. Kena minta Allah Ta'ala ampunkan semua dosa. Abang kena cakap semua dosa. Mana boleh mudah gitu. Ada. Ya. Tapi orang lelaki mudah. Perempuan. Banyak sangat sebab pasal mata maaf ni. Tapi kita insya-Allah tak termasuk dalam kumpulan itu. Ya. Ya betul. Kalau kita nak kata sakit hati, memang sakit hati. Kalau nak kata perkara aib, memang banyak perkara yang aib. Tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kena jadi sebagai Rasulullah tu sebagai kata apa? Sebagai idola, sebagai sebagai pedoman untuk kita, ya, maka kita kenalah menjadikan Rasulullah, kita kena ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini bila pantang dia menyambut Maulidur Rasul, selawat sungguh-sungguh. Tapi banyak amalan-amalan sunnah yang kita tak boleh nak ikut. Sedih kan? Sedih. Ya, sedih sangat, ya. Okey. Kita masuk tadi. Tidak termasuk dalam golongan orang yang lalai. Yang orang yang melakukan solat duha tidak masuk dalam golongan orang yang lalai, tetapi mereka terjumlah dalam golongan yang abidin dan qatinin, ya. Iaitu satu riwayat hadis daripada Abu Darda radhiyallahu anhu. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla duha raka'ataini lam yaktub minal ghafilin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang solat duha 2 rakaat, nescaya dia tidak ditulis dalam golongan orang yang lalai. 2 rakaat sahaja. Ya. Belum 4. Belum 12. Baru 2. Tapi dah tak termasuk kita dalam kumpulan orang yang lalai. Alhamdulillah. Katalah kita nak pergi ke mana ni? Nak cepat kan? Cepat nak siap ni. Macam mana kita nak buat ni? Nak sembahyang duha tu kok jangan fikir. Ambillah 2 rakaat. Sebab kita nak termasuk dalam hadis Rasulullah ni. Orang yang sempat, orang yang boleh solat 2 rakaat tidak termasuk dalam kumpulan orang yang lalai. Mudah-mudahan kita tak termasuk orang yang lalai. Na'udzubillah kalau lalai. Na'udzubillah. Yang kedua, ya, wa man shalla arba'an. Kalau siapa yang sembahyang 4 rakaat macam kita buat tadi, 4 rakaat, ya, kutiba minal abidin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditulis kita ni tadi daripada golongan hamba yang abidin. Abidin yang sentiasa beribadat. Kan seronok dengar. Ya? Itulah kan, tetapi dalam gitu pun ramai lagi untuk solat duha. Bila berlaku solat duha? Ketika dia dah sudah susah sangat. Ketika orang yang susah pun, ini ada satu cerita benar. Ya? Suami dulu dia kerja pejabat mufti. Lepas tu dia tengok, ya, seorang tu susahnya lah. Susah sangat berkedut darinya, macam banyak masalah. Dia pun tanyalah, dia kata kenapa tengok macam tu keadaannya. Kita kenal orang yang susah, ya. Orang yang banyak masalah kenal. Dia kata tak tahulah Ustaz macam mana lah, saya pun tak tahulah pula. Dia kata kalau saya beritahu nak buat tak? Kata suami. Apa dia Ustaz? Solatlah duha walaupun 2 rakaat. Dia ni macam lepas tu dia macam termenung lagi benda ada pada solat duha tu kan. Sebab dia buat solat sunat sebelum qabliyah, ba'diyah dia dah buat. Ustaz kata sebenarnya solat duha ni kalau orang tahu rahsia dia, orang takkan tinggal. Ya? Buatlah, dia kata. Allah Ta'ala akan tunjuk. Akan nampak. Tapi jangan hari ni buat, esok nampak, tu nampak selalu. Ya? Allah Ta'ala akan bagi, tapi lambat cepat. Kita kena terima hakikat tu. Jadi dia pun buat. Bila dia buat sampai rasa dia satu saat dia tak pernah tinggal. Dia sayang. Dia kata walaupun dia berjalan jauh, dia akan berhenti dekat surau ataupun masjid. Kalau jalan Kuala Lumpur ni akan berhenti RNR. Untuk apa? Solat duha 2 rakaat. Punya seronoknya. Dia lepas tu, yang serabut-serabut tadi, anak dia selalu sakit. Alhamdulillah. Allah Ta'ala ganti dengan solat duha dia tu. Dia rezekinya payah masa tu, tak tahu macam mana, susah sangat. Allah Ta'ala bantu dia dengan rezeki yang mudah. Sehingga sekarang dia tak ada apa masalah. Seronok bila dengar. Jadi setiap kali jumpa, dia kata Ustaz, terima kasih banyak-banyak kerana beritahu saya solat duha. Bukan terima kasih pada saya. Pada Allah. Saya pun cakap, Allah yang beritahu, makna beritahu kat saya, suruh cakap kat ni. Lepas tu nak cerita. Maknanya kalau siapa yang tak buat, buatlah. Kan? Kalau kita dah buat, ahli keluarga kita, buat tak? Contoh kan? Kadang-kadang anak-anak ni pun payah. Saya sendiri pun. Kalau anak-anak ni, bila nak sembahyang duha, bunyi macam sembahyang fardu. Ya, betul. Kita nak ajar dia, nak latih dia supaya benda ni jadi, dia seronok. Hari-hari dia buat macam sembahyang subuh, sembahyang. Ya? Itulah saya kat rumah. Memang bising. Tengok jam,
Dia sebab dia ada waktu ya, waktu duha. Ada setengah pendapat mengatakan waktu duha yang terbaik pukul 10 hingga ke atas. Ya, memang sekolah suruh buat. Jadi kat rumah kita pula kena suruh. Saya kalau dia tengok pukul 10, pagi tu jelah dia lalai lagi. Budak-budak biasa lah kan kita-kita kan pun. Pukul 10 dia tak sembahyang. Sembahyang duha kan jangan lupa. InsyaAllah Umi. Lepas tu tengok pukul 11 tak bergerak lagi duduk situ. Sembahyang duha bila? Sekejap lagi. Sebelah dah tu. Saya akan cepat lagi. Kerak lagi. Bangun. Sudah. Solat duha dulu. Semua nak benda-benda nak. Semua nak kata. Nak ini, nak belajar jadi cerdik, nak kerja lah elok, nak apa elok. Tapi dengan Allah tak elok pun. Saya cakap kat dia. Tunggu dia bangun. Kita selagi nama ibu, tanggungjawab tak habis lagi. Walaupun dah setengah dah kahwin pun tak habis pun lagi tanggungjawab. Rasa beratnya. Ya? Yelah lain lah kalau ibu yang tak kisah. Tapi kita ni nak supaya kita dan ahli keluarga kita sama-sama satu tempat di syurga. Yang tu yang kita nak. Sebab tu kita suruh juga, kita paksa juga anak kita walaupun dalam keadaan dia marah. Kan? Saya tak kisah, saya kata kat anak saya. Umi tak kisah, awak nak marah Umi kan nak apa ke, yang penting awak buat apa yang Umi suruh. Dia buat. Ya? Sampai gitu. Padahal ni bukannya lama. Tapi nak ceritanya susahnya nak buat amal, nak buat ibadat susah, ya. Okey, kita tadi sambung sikit lagi. Wa man shalla sittan. Tu kalau orang yang suka sembahyang 6 rakaat pula. Kan? 6 rakaat apa dia pula? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal qanitin. Ya, siapa yang solat duha 6 rakaat, nescaya dia dilindungi Allah pada hari tersebut. Hari ini kita sembahyang 6, Allah Taala lindung kita daripada insya-Allah apa-apa musibah. Sembahyang. Ambil dua-dua juga. Semua buat dua-dua je senang. Kita kan buat dua-dua. Ya, tasbih 4-4 lah ya siang ya. Maknanya kita ambil dua-dua. Buat dua-dua je. Sebab apa? Sembahyang sunat ni dia tak seberat macam sembahyang fardu. Contohnya, kita ni tak larat. Kan? Tak larat nak bangun banyak kali. Hatta sembahyang sunat duduk pun boleh. Duduk atas kursi pun boleh. Apa lagi alasan yang kita nak bagi yang kita tak boleh buat? Kan? Kita buat je. Saya pun sendiri kadang-kadang kena timbang sikit. Kita dah pengkat gini. Kan? Allah Ta'ala bagi belaka. Alhamdulillah rasa belaka kan? Bagi sikit. Nak bangun tu. Tak lepas dah nak bangun. Terus duduklah kat situ. Kan? Tapi kita kena ingat. Maknanya kita buat. Bila kita buat amal, sesuatu amal yang baik, Allah Ta'ala tak sia-sia. Kita buat je. Tak boleh nak bangun duduk sembahyang fardu terpaksa buat aja. Maknanya sakit kaki pun cuba bangun juga. Kecuali dah tak boleh. Okey, barulah kita buat duduk atas kursi ataupun duduk. Tapi kalau solat sunat, malas katakan. Kita boleh berdiri ni. Setakat berdiri Allahu Akbar terus berdebak duduk atas kursi. Sama baca Fatihah buat, boleh buat. Habis salam, malas nak bangun dah. Niat ajalah. Semalam tambah lagi 2 rakaat. Boleh buat. Tapi janganlah kita tinggal. Katakan hari-hari kita buat 2, kita tambahlah sekali-sekala boleh jadi 4. 4 kita boleh buat, ambillah sekali-sekala pula tambah 6. Sebabnya kelebihan dia tak sama. Jadi kata Rasulullah tadi, dia dilindungi oleh Allah pada hari tersebut. Tu yang kita nak. Kita semoga pagi tadi, kita bangun daripada pagi tadi sampailah pagi esok. Alhamdulillah selamat kita nak. Ni zaman musim-musim gini ya. Semua orang takut sebab tu orang pakai benda gini. Maknanya seolah-olah benda gini bukanlah nak kata kita tengok izin Allah kan, tapi kita ikhtiar. Kena ikhtiar. Itu sembahyang 6 rakaat. Sabdanya lagi ya, man shalla ya samanian katabahullahu minal qanitin. Maksudnya, siapa yang solat duha 8 rakaat, nescaya Allah menulis baginya di dalam kalangan orang qanitin. Qanitin ni maksudnya sentiasa berdiri untuk ibadat. Orang seolah-olah kita ni kalau kita dapat buat 8, macam kita sentiasa semayang. Sentiasa beribadat. Tu, buat 8 baru. Itu dah saya minta, saya termasuk diri saya jugalah.
Ya, supaya kita tak boleh buat hari-hari, kita buatlah juga jarang sekali. Buatlah 8. Ya. Kalau mak saya, dia marah buat 2, 4, 6. Dia marah. Dia kata, amboi, kata dia mudahnya. Dia macam tu. Sebab dia sampai 12 dia buat. Mak. Sekarang ni dia tak larat nak bangun 80 lebih lah kan. Tapi dia buatlah setakat kalau dia boleh buat 4, dia buat 4. Tak boleh buat 4, dia buat 2. Daripada 12 dan sihat, dia buat turun. Satu sampailah dia sekarang ni umur 84. Dia tak ada semayang duduk. Dia boleh bangun. Dia bangun juga sampai lambat. Kalau kita berjemaah dengan dia, lama kita dah baca Fatihah. Dia baru lepas bangun. Dia kata dia tak ada, dia malu. Dia malu ke Allah. Sebab apa? Dia berjalan ke dapur, boleh pergi jalan. Dia pergi minum air, dia boleh pergi jalan. Tapi dengan Allah, kenapa macam tu? Sampai gitu. Ya, mak saya. Dia sekarang ni memang dia setakat, itulah kadang dia mampu buat 4, kadang dia mampu buat 2. Tapi awal dulu 12. Kalau tunggu dia semayang duha, pergilah mana-mana dulu balik semula. Punya lamanya. Tapi dia rasa seronok ya. Dia rasa seronok ya. Dia payahlah nak tinggal. Ya? Boleh. Tak apa. Okey. Okeylah insya-Allah. Bisa dengan selamat insya-Allah. Dan ingat pula siapa yang semayang sunat tadi, ya, semayang duha 12 rakaat. Daripada 8 hingga 12 ya. 12 rakaat, banallahu lahu baitan fil jannah. Tu yang paling seronok sekali. Semua saya ingat orang mengidam dia tu. Iaitu Allah Ta'ala bina bagi kita satu rumah di dalam syurga. Subhanallah. Seronoknya. Sebab itulah kita buatlah juga. Walaupun susah. Ya. Kawan saya tanya. Sebesar kurang kan? Yalah. Kata dia nak buat semayang duha ni. Tapi dia tak dapat surah duha. Macam mana boleh gantung? Ya Allah, macam ni. Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Semudah-mudahnya Islam ni. Saya, kalau satu Malaysia tu kan ramai orang tak baca Quran. Saya cakap kat dia orang tu, tolonglah buat, jangan tinggal solat duha. Payah sangat nak buat, mula-mula tak apa nak tu lagi, buat 2 je dulu. Habis nak baca surah apa Ustazah? Boleh surah apa hafal? Ingat? Qul huwallahu ahad. Saya kata baca Qul huwallah. Dan rakaat kedua, surah apa lagi yang dapat? Tak ada dah, itu je hak boleh betulnya. Baca Qul huwallahu ahad. Baca yang sama. Boleh ke Ustazah? Tak ada dalam hadis ke, dalam Quran ke mengatakan hukumnya, tak boleh. Baca je lah. Yang penting kita buat. Yang sedihnya tak nak buat. Kan? Kalau gitu dia kata mudah je lah Ustazah. Dia tak boleh baca Quran. Orang tak boleh baca Quran ni, tak kenal huruf. Dia hanya dengar, dia hafal. Jadi yang dia mudah hafal, Qul huwallahu ahad. Fatihah solat. Tu je. Saya kata bacalah Qul huwallah. Habis kalau buat 4, bacalah ayat yang sama. Kita je rasa jemur, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah jemur pada hamba-Nya. Kalau solat biasa ni baca je Fatihah, tak pandai ayat akhir apa tak apa. Ya betul. Janji buat. Alhamdulillah dia buat. Ya betul. Alhamdulillah. Ya. Tak payah. Saya arwah pak mentua dengan mak mentua memang tak pandai, memang kata ke butuh huruf betul lah kan. Tak pandai baca apa pun Melayu tak ni, Rumi tak pandai itu, tak pandai. Tapi anak-anak tu dah ajar lah. Ajar benda sampai inna a'tayna yang mudah-mudah ya. Ajar sampai dia fasih, dia betul makhraj dan tajwid. Tu je. Jangan bagi surah yang susah-susah. Macam qul a'udzu birabbil falaq. Adalah juga situ banyak sikit hukum tajwid ya. Kita bagi yang mudah-mudah supaya dia boleh buat. Supaya tak sia-sia. Ya betul. Beritahu kat dia. Baca je lah apa. Tanya dia. Dia kata, kalau dia kata, tapi cubalah ajar dia Qul huwallah.
Ajar je dia kul huwallah. Macam yang satu Malaysia tu saya ajar kul huwallah betulkan tu je. Sebab yang senang kul huwallah ni tak ada tajwid. Tajwid tak banyak dalam tu. Yang paling mudah. Kul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kat mana yang selalu sebut? Kufuwan. Kat situ. Banyak silap kat situ je lah. Tapi kita betulkan lah. Betul semua kat situ. Lama-lama boleh. Tapi jangan menyusahkan, memudahkan. Supaya dia sentiasa dia nak buat, dia ingin nak buat. Ya? Suruh dia buat. Betul kan? Ya, betul-betul. So, ambil semayang pun saya ajar bahasa Melayu ke? Betul. Kita ajar. Pahala banyak, subhanallah. Kita ajar orang yang tak pandai ni. Walaupun dia buat, orang kata apa, dia buat setakat yang dia boleh tahu yang kita ajar je. Dia tak erti apa pun kita. Dia faham, Allah pun faham. Ya, betul. Dah kalau ikut zaman-zaman dulu, zaman-zaman daripada zaman Rasulullah, orang yang baru masuk Islam, bukan boleh bahas mayang pun buat. Dia buat je. Dia buat dengan perbuatan saja. Dengan qaul ni, dengan perkataan dia tak kata apa. Bila dah pandai sikit, barulah ajar. Sampai setengah tu, ya, baca apa? Subhanallah walhamdulillah. La ilaha illallah, Allahu akbar. Dalam solat. Bacalah dulu, kan? Tapi buatlah. Ya. Tu, jadi itu yang kita nak. Ya. Wa ma min yaumin wa lailatin illa lillahi mannun, ya. Yamunnu bihi ala ibadihi wa sadaqah. Ya, wa ma mannallahu ala ahadin min ibadihi afdalu min ayyulhimahu zikrahu. Maksudnya sambungan daripada itu tadi. Dan setiap hari, siang dan malam Allah mengagih-agihkan kurnianya kepada hambanya. Tiada kurnia Allah ke atas seorang hambanya lebih baik daripada keupayaannya yang sentiasa berzikir kepada Allah. Jadi kita solat duha tu zikir. Ya, zikir kita. Jadi itu yang kita buat besar sangat rupanya solat duha ni. Macam ibaratnya orang kata sembahyang tahajud, ya. Sembahyang tahajud. Kalau solat duha dengan tahajud mana mudah? Duha lah dah. Sebab tahajud ni kadang-kadang dengar-dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul. Ya, saya tak kata orang juga, saya pun. Ya. Lepas tu kalau kita dah biasa buat tahajud ni, kita akan rasa sedih bila tertinggal. Bila kita sedar, sebab itulah kita waktu nak tidur tadi kan, habis nak tidur kita minta dengan Allah, ya Allah, sedar kejutkanlah aku ya Allah, ya, untuk solat tahajud. InsyaAllah Allah Ta'ala tak pernah lalai yang tu. Dia kejut. Kita pula yang melalaikan diri. Baru 4. Tak apalah, dekat subuh kat pukul 6. Allahu Akbar. Betul. Saya tak kata orang, saya kata saya lah. Subhanallah. Astagfirullah. Betul. Ya. Itulah. Sebab itulah kita kadang, bila kita dah biasa buat, lepas tu bila kita dah dikejutkan Allah tadi, kita ingkar, kita tak ikut, lepas tu kita tidur balik, insya-Allah selamat dengan azan kan. Bila dengar azan kan, baru kita, ya Allah sedihnya, ya Allah astaghfirullahalazim, ya Allah tak sempat sembahyang tahajud. Allahu Akbar. Betul. Saya tak kata orang, saya lah. Kadang rasa termenung lama duduk atas katil. Termenung tu bukan apa. Termenung menyesal yang kita tu tadi. Tak boleh nak undur balik dah. Allahu Akbar. Ya, betul. Allahu Akbar. Pandai. Tu. Alhamdulillah lah Allah Akbar bangun. Ya, dengar baca doa je. Walhamdulillahi rabbil alamin. Orang dah siap sembahyang. Ya, itulah yang kita takut. Ya. Dan kita tengok yang kedua. Boleh ke lagi? Tak apa. Pukul apa dah? Boleh ke sama sikit lagi? Boleh. Ya, tak apa. Ya, dia banyak ni, tapi saya ambil yang kedua dulu. Ya, kelebihan yang kedua, seolah-olah seluruh anggota kita melakukan kebaikan. Ya.
Bayangkanlah ya, seolah-olah kita buat tadi, semua anggota kita melakukan kebaikan. Saya baca yang ketiga, yang ni lah satu lagi yang jaga, yang kita selalu. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Buraidah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, fil insani situna wa salasumi'atin, ya, fil insani situna wa salasatumi'atin mafsilin fa alaihi an yatasaddaqa an kulli mafsilin minha sadaqatan. Qalu famanil ladzi yutiqu zalik ya Rasulullah? Qala an-nukha'atu fil masjidi tadfinuha aw syai'u tunahhihi anit tariq fa in lam taqdir fa raka'ata ad-duha tujzi'u anka. Maksudnya, kata Rasulullah SAW dan sabdanya, setiap manusia dilengkapi dengan 360 sendi tulang. Banyak kan? 360. Kita tak nampak kita ni berapa sendi. Bila kita jumpa satu rangka manusia, orang doktor banyak ya. Doktor. Saya pun tengok rangka-rangka tu pun kawan doktor. Tengok, dia bergerak gini-gini. Tu sendi-sendi semua tu. Banyak, rupanya 360 sendi. Habis tu, semestinya ia mengeluarkan sedekah, ya, bagi setiap sendi. Kita mampu ke nak keluarkan tangan kita nak tolong ni? Tak. Dia maknanya setiap anggota sendi itu mesti ada keluar. Tapi tak mampu kita. Ya. Dan sahabat bertanya, siapakah yang mampu berbuat demikian wahai Rasulullah? Baginda menjawab, ya, menghapuskan kahak dengan kambus, ya, menimbuskannya dengan tanah, ya, di dalam masjid. Maknanya kalau ada tepi-tepi kawasan masjid nampak ada kahak, kita pun ambil sejuk pasir, timbul dia. Kita lalu, kita kata pula, ngapalah. Ya. Ngapalah ludah gini. Tak, kita tak ada nak susahnya perbuatan tu nak buat. Tu Rasulullah ibaratkan benda yang benda kecil tapi susah nak buat. Jadi kita duk kata je dapat dosa seumur tu. Banyaknya saya astagfirullahalazim dok. Lalu ya Allah. Ngapalah tok uti betul ludah macam tak ada tempat lain, panjang pula cerita. Subhanallah. Ya. Itu di antara ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Perbuatan kita tu tadi memang besar ganjaran dia. Ya, nah kita ni bukan untuk kita je, untuk orang ya. Berapa banyak Allah Ta'ala, berapa ramai Allah Ta'ala berjaga orang tu, dan semua orang yang kita jaga dapat kat kita. Subhanallah, banyaknya ya. Dan kata Rasulullah SAW lagi, ataupun membuang sesuatu di jalan. Kita nampak pokok, kita ngelok gini kita. Payah, ya betul. Rasulullah letakkan dua tu yang nampak senang tapi payah orang nak buat. Kemudian bila Rasulullah cerita macam tu, kalau itu pun anda tak mampu, kata Rasulullah, tak boleh nak buat, maka tunaikanlah solat duha 2 rakaat. Maknanya ibaratnya kita buatkan, kita tadi menggerakkan anggota ni, sendi kita 360 sendi, kita bergerak, kita ambil tanah, kita pun letak, kan bergerak habis semua. Dapat pahala sebanyak itulah. Kita alih bangun, keluar daripada kereta, turun daripada motor, ataupun kita berhenti, kita angkat, bawa. Ni anggota semua 360 anggota badan kita bergerak untuk melakukan ibadat tu tadi. Tapi Rasul kata kalau itu pun dua tu kau tak mampu, maka kau tunaikanlah solat sunat duha 2 rakaat. Maknanya besarnya ganjaran pahala. Banyaknya kelebihan dia. Dia nampak pula benda tu jadi pusing yang berbuang. Betul. Padahal tak sampai 2 minit. Saya dulu sekali dekat traffic light ke AKM tu kan? Traffic light 4 tu.
Kan ada kon yang besar-besar tu. Ada satu kon tu, betul-betul letak di tengah. Kereta tu berhenti, maknanya dia boleh ngelok gini. Tapi saya ingat seorang perempuan tu berpakaian macam pegawai. Turun daripada kereta tu alih. Berapa banyak besar pahala orang lalu-lalu semua dapat kat dia. Ya betul. Memudahkan orang. Tapi ada juga orang ngelok gini masa sebelum tu. Nampak orang mengelok gini. Ya betul. Ya. Sebenarnya itu. Ibarat kalau dia boleh buat itu, macam seolah duha dia dah buat 2 rakaat. Kan? Tapi itu yang Rasulullah kata payah orang nak buat. Ya. Kita dengar-dengar, tengok-tengok macam tu macam senang je tak? Ya. Dan yang ketiga kelebihan dia diperkenankan doa selepas solat duha. Rasulullah ketika lepas solat duha Rasulullah berdoa. Minta 3 perkara. Apa yang Rasulullah minta? Ketika daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan solat duha 8 rakaat. Setelah selesai baginda bersabda, inni sallaitu salata raghbatin wa rahbatin. Sa'altu Rabbi azza wa jalla salasan fa'atani sintaini wa ma'ani wahidatan sa'altu alla yabtaliya ummati bisinnina fa fa'ala wa sa'altu alla yuzhira alaihim aduwahum fa fa'ala wa sa'altuhu alla yalbisahum syia'an fa aba alai. Maksudnya setelah aku menunaikan solat duha dengan penuh harapan dan khusyuk dan rasa takut kepada Allah. Maknanya Rasulullah buat ni. Kemudian aku berdoa memohon kepada Allah 3 perkara. Maknanya Rasulullah doa lepas solat duha tu 3 perkara. Kita tadi baca doa tu banyak saya baca tadi. Dia dalam solat duha tu. Rasulullah minta 3 je. Ya. Kemudian Rasulullah sabda lagi, saya mohon kepadanya supaya 3 perkara tadi. Pertama, Rasulullah mohon supaya permintaannya tadi diterima. Tapi dia mohon supaya tidak ditimpa bala ke atas umat saya dengan musim kemarau. Kita tak jumpa lagi kan? Alhamdulillah. Mana tu Rasulullah doa Rasulullah dulu. Ketika Rasulullah melakukan salat duha lepas 8 rakaat, Rasulullah minta pertama yang tu. Janganlah ditimpa musibah, bala kepada umatku dengan kemarau yang teruk. Macam bagaimana zaman-zaman dulu kan? Kita dengar cerita macam-macam. Tapi itu tak ada lagi pada kita. Allah Ta'ala perkenankan doa Rasulullah. Ya? Kita jangan takut dah takbir berah lah. Tak ada ni lah kan? Tu Rasulullah. Ya? Yang kedua. Permohonan ini Allah Ta'ala tunaikan. Dan saya berdoa lagi mohon agar ya Allah subhanahu wa ta'ala supaya umatku ini tidak dikalahkan oleh musuh mereka dengan sekaligus. Macam contoh, berperang di negara-negara Arab kan. Tak kalah terus sekaligus. Makna sikit-sikit. Mula lagi, perang lagi kan. Ada lagi semangat, betul lagi perang. Tak perang sekaligus, terus kalah. Tak. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya, permohonan ini pun Allah Ta'ala tunaikan. Dan yang ketiga, permohonan itu saya memohon kepada Allah supaya umat saya tidak berpecah belah, tetapi permohonan itu tidak diperkenankan. Sebab tu masih ada berpecah belah walaupun nama orang Islam. Maknanya 2 Allah Ta'ala perkenankan dan 1 tidak. Ya. Kita tengok yang keempat yang nak sibuk nak cari rezeki. Memang kalau kita dengar orang, kau payah sangat, gini-gini, kau semayanglah duha, rezeki kau murah. Kita sebut 1 je kan? Yang tu. Ya, jadi lepas ni nanti kita sebut pula. Kalau kau semayang 2 rakaat, kau jadi orang yang tak lalai. Kita cerita. Kau semayang 4 rakaat, kau jadi orang yang tadi 4. Yang 4 benda pula tadi. Saya minta maaf lah kau sengaja mensadu.
Selalu teka-teki gitu. Ya. Kalau sembahyang 4 rakaat tadi tidak ditulis. Ditulis kita di kalangan ahli ibadat. Selalu beramal ibadat kita ni. Ahli ibadat maksudnya selalu ni buat amal. Ya. Bila buat amal. Kita sampai ke itu. Kalau sembahyang 6 pula rakaat, ya. Allah Ta'ala bagi apa? Allah Ta'ala lindung kita pada hari itu. Kalau sampai 6 rakaat. Ya. Maknanya yang pertama lalai, yang kedua kita sentiasa seolah-olah kita sentiasa beribadat. Seolah sentiasa kita berzikir pada Allah. Kalau 4 rakaat. Sebab 4 pun payah juga orang nak buat. Ya. Payah juga 4 rakaat nak buat. Nak cepat-cepat 2 je. Okay. Ya, tak apa, insya-Allah kita akan buat. Ya, kita buat sampai 12. Tak mampu nak buat apa ni orang kata pun bukan setiap hari, buatlah. Jangan sekali adalah kita termasuk yang ketika tu Allah Ta'ala, Rasulullah cerita yang Allah Ta'ala akan bina rumah di dalam syurga. Alhamdulillah. Itu yang kita nak. Ya tak? Ya. Saya umur 60 ni, kalau ikut sunnah Rasulullah 63 dah ni. Kan? 63 dah. Kita Islam ni tahun Masihi dengan tahun Islam lebih dulu ya, hijrah. Jadi 63. Bila 63 ingat semua aku ni sama dah dengan umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila-bila je ya Allah aku ni mati kan. Bila kita ingat mati gitu kan kita takut. Ya betul takut. Ada tak orang kata tak apa saya bersedia dah untuk mati? Tak ada. Ada seorang baru ni doktor di UAE, menantu ambil master dekat UAE Gombak. Dia kata sebelum masa dia masuk kelas dengan doktor tu selalu cakap ayat dia. Saya sebenarnya kalau mati saya bersedia dah. Saya bila dengar je menantu saya cerita, ya Allah aku mendalah bersedia aku nak mati. Dia boleh cakap macam tu. Saya kalau mati nanti saya dah bersedia. Mana Allah Ta'ala ambil bila-bila saya sedia untuk mati. Dengan tenangnya hati dia tu. Ya. Dalam berapa lama lepas dia cakap meninggal sungguh. Tapi meninggal je dalam keadaan baik lah. Ketika tu dalam malam Jumaat tak silap itu. Allahu Akbar. Mungkin dia dah rasa. Lepas tu dia pun banyak amal lah. Sebab kita ni, yelah kita nak kata saya pun. Kadang-kadang, yelah kita nak sentiasa istiqamah nak baca Quran. Kadang-kadang ada je benda penghalang ya. Kita nak buat, tapi kadang-kadang halang. Ada je benda. Lah, ingat pula nasi atas dapur. Bila dah campur nasi atas dapur, tinggal Quran. Subhanallah. Ya. Tapi benda tu kita kena cari. Kita kena dekatkan. Sebab kita ni tak ada apa dah kubur dah panggil tiap hari dah kita. Kok timur panggil kubur. Kan? Ya. Cuma bila je lagi sampai masa kita nak masuk ke dalam. Ya. Tu saya pernah takut tu lah. Bila simbol mati. Ya. Nak suruh amal tu maksudnya. Lepas tu nak dia tak tahu. Kini kita dalam kubur dia ingat kubur rehat kot. Kan? Dia ingat tak rehat. Kita ni kata kita bila-bila kita mati nanti jasad kita duduk dalam kubur bukan rehat. Terus dia datang terus. Sebelum mati pun Allah Ta'ala dah nampakkan dah kita. Ni bila orang dalam sakaratul maut ya. Sebab tu kita tengok mata dia gini. Sebab dia tengok semua Allah Ta'ala tunjuk. Ni amal kau. Ni amal baik kau. Ni amal jahat kau. Semua tunjuk. Amal baik dia gini balasan. Dah nampak dah. Sebab tu dia gini. Lama dia tengok. Tu dia masa berkenat tu. Sekejap dia tengok. Budak gitu kan mata dia bergerak kan. Sebab tu bila nak umat mati, mata ni dia tak nampak yang dia macam apa? Macam apa dia panggil? Selaput. Dia tak kenal kita sebab menampakkan benda yang dia akan jumpa di dalam sana nanti. Jadi bila kita cakap kat orang yang gitu, kita nanti bila masuk dalam kubur, bukan kita rehat. Terus saja kita akan dibalas apa yang kita buat. Ya, terus dibalas apa yang kita buat.
Jadi sebab tu kita dalam solat kita kan, at-tahiyat tu ya, dalam tahiyat akhir tu, Rasulullah kata apa? Kita bacalah doa dalam tahiyat sebelum innaka hamidum majid. Habis sampai kat situ, jangan terus bagi salam. Kalau boleh kita baca Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Kita baca, ya Allah lindungi aku daripada azab kubur. Ya, kita minta. Minta lindung azab kubur. Dalam kubur saja dah takut dah. Dalam kubur belum sampai kat sana. Hak ramai-ramai. Diri seorang ni pun dah takut. Ya. Wa min azabin hak tu jauh lagi. Hak dalam azab kubur yang paling takut. Takut bila dengar. Ya, sebab tu kita bila ada anak, saya ingatkan anak saya, ingatkan kita semualah yang ada anak ni. Kalau tak ada anak pun minta maaf lah, ya. Kalau yang ada anak, cerita ke anak, ajak anak, suruh anak baca doa untuk mak ayah. Baca doa. Ya, jangan itu anak kata tak erti mak, kalau kita boleh ajar, kita ajar kalau dalam bahasa Arab. Rabbighfirli tu kan. Tak boleh ajar, kita ajar dia dalam bahasa Melayu, suruh baca. Ya Allah, ya Tuhanku, kau ampunilah dosa kedua ibu bapaku. Suruh anak tu baca. Jangan tanya anak. Anak kata, pernah tak baca doa untuk mak, ayah? Kalau anak kata, baca doa benda mak, maksudnya dia tak pernah baca. Okey, sekarang ni mak ajar awak. Awak jangan tinggal baca doa ke mak. Awak bantu mak ayah. Dengan doa awak je. Seolah-olah dia bila kita contohlah, kita ada dalam kubur. Kalau anak baca doa tu, seolah dia petik Swiss. Tak terus tengah menerang dalam kubur kita. Kerana anak tadi tolong bacakan doa minta Allah Ta'ala ampunkan dosa. Ya? Jangan biarkan anak macam tu. Kalau kita tak pernah ajar dulu, sekarang ajar anak. Ajar anak. Anak kita tak erti dalam bahasa Arab, kita ajar dalam bahasa Melayu. Ya Allah, ya Tuhanku, kau ampunilah dosa kedua ibu bapaku. Dalam doa dia semayang tu kan. Minta dia doakan untuk kita. Ya? Sebabnya kita takut. Kita ada anak, ya, sebab amalan kita semua, bila kita dah meninggal, semua, kita dah sampai ke kubur, apa yang ada yang tinggal? 3 je kan? Anak yang soleh, yang mendoakan. Doakan tu tadilah. Ya Allah, kau ampunlah dosa kedua ibu bapaku. Ya? Itu anak yang doa. Lepas tu ada ilmu kita nak sampaikan orang. Habis tu kalau kita sendiri pun tak ada, tak belajar, tak mendengar macam mana, kita nak sampaikan orang. Kan? Paling kurang tadi lah, macam contoh tadi. Awak kalau nak masuk dalam kubur, bukan masuk dalam kubur rehat. Kita nak masuk dalam kubur tu, persiapan tu, kita masuk dalam kubur terus diazabkan. Semua sekali dihimpitkan. Masuk je terus himpit. Kita bangun, duduk dalam kubur, bukan kita terus terlentang gitu. Kita nampak hak zahir kita yang hidup ni. Letak dia gitu. Sekejap je terus dibangunkan. Dengan kain putih, berluncur. Ya Allah, masa tu disedarkan. Dalam kubur, kita balik, tak, kadang-kadang borok, warna bergambar lagi atas kubur. Dia dah dibangunkan. Ya Allah, aku dah mati. Dia tahu. Masa tu dia tahu. Ya Allah, aku dah mati dah aku. Tu. Bila keadaan macam tu, datang dah dengar malaikat datang. Ya. Memang saya itulah saya takut. Sebabnya saya bila tu, sebab sepakat apa pupu mak dia kerja, suami dia menggali kubur. Maknanya dia tu duduk rumah dekat dengan kubur. Mak dah cerita ni. Dia kata kalau dulu ada je orang ke bumi hari ni, isterinya tu memang qiyamul lail memang tak pernah tinggal lah. Setakat yang mak saya tahu ni, sepupu dia lah, saudara mara sepupu dua pupu dia. Dia kata Allah Ta'ala bagi semua kat dia. Bila je sampai bergegar rumah. Itu yang saya paling takut sekali. Mak saya kata, mak cerita, mak dia panggil benda. Tahu ke mak sepupu, dua pupu dia tu? Dia kata kalau mak tu cerita, sampai dia kata tengah semayang ni bergegar. Dia azabkan dalam kubur. Siapa tak takut? Kita tak dapat dengar, tak dapat rasa. Tapi orang yang rasa. Sampai gitu. Dia kata ada je orang meninggal. Dia dah bersedia lah dia tu. Apa ni? Ialah dia orang beramal ya. Allah Ta'ala tunjuk. Lagi kuat amal. Takut.
Tapi cerita gitu, mak cerita. Dengar betul ni, tali rantai dia momok. Allah Ta'ala bagi kat dia, dengar. Rantai besi yang besar tu. Dengar kejap, bergegar. Rumah dia bergegar. Tu. Allahu Akbar, takutnya. Saya takut yang tu lah. Kena lady sikit je. Ya Allah, betul. Kena sikit je. Ustazah, Ya. saya nak tanya ni. Macam mana kita nak solat awal waktu? Allahu Akbar. Ha. Yelah, saya tak kata orang saya pun juga. Tapi itulah kita kena kan. Solat waktu, sebab adik ipar saya sana. Kak Long, kalau semayang lambat, kita macam tak semayang. Betul. Macam tak semayang. Betul. Kita tu saya takut juga bawa dia. Kalau pergi mana-mana tengok je waktu Zuhur pukul 1 lebih tu. Pukul 1 lebih tu, berkejut dah hati dia nak balik. Sebab dia nak semayang pukul 1.10 azan, 1.15 dia nak semayang dah. Ibaratnya gitu. Ya. Kata baguslah, Alhamdulillah. Ya. Memanglah solat cepat pada waktunya memang besar ganjarannya. Ya. Tapi kita ni, nak kita ni, yelah yang lelaki kita tak tahu. Kalau yang perempuan ni, kita ni banyak ngahai je. Dengar pula ni lepas habis azan. Itulah kata. Kadang-kadang rasa nak bagi tugas baru. Sebabnya kadang-kadang contohlah, kalau ujian banyak. Kita dengar ni guru. Tak ujian lagi. Waktu dah masuk. Kita ambil semayang dah ni. Kenapa nak pergilah pula bercara ke kain tu. Tengok dah siap semayang, hujan pun dok. Astaghfirullahalazim. Kita balik semula. Ya. Padahal satu dah dapat dosa dah. Tapi itu katanya, Allahu Akbar. Itulah syaitannya. Dia akan boleh, kalau boleh lambat. Kalau lambat tak payah. Ya, sebab ni ada senang-senang je. Dan semayang pukul apa? Semayang bila? Tak apa Ustazah, kan kita qada lah. Mudahnya lah qada. Saya kata tak ada solat yang mesti qada. Tak ada solat qada. Yang qada hanya puasa. Semayang mesti tunai waktu itu. Sebab itulah suami masuk wad baru ni. Suami masuk wad, kecemasan. Cuma kecemasan saya ni tanya yang doktor yang jaga tu, saya kata bila saya boleh tak nak solat. Saya balik dulu ke rumah, semayang asar dulu kat rumah. Balik semayang asar, lepas semayang asar terus saya pergi. Pergi kita ni tengok juga kan doktor sibuk benda kita nak minta masuk kan, kecemasan tu. Dengan sekarang nak scan nak apa kan. Lepas tu lama jumpa dah doktor tu. Hari tu pukul 5 lebih dah, 5.30. Saya kata, doktor, saya nak minta maaf dah dulu. Boleh tak saya nak masuk? Saya nak ambil wuduk untuk suami saya. Nak solat sekarang dah pukul 5 lebih dah. Nak solat? Doktor kata saya pula. Nak solat? Yelah, solat lah saya kata. Sebab wajib. Dia pun panggil orang tu. Nak tolong minta uruskanlah saya ni. Puan nak apa? Saya nak solatkan ni suami saya. Lepas tu, bila dia pakai apa? Jantung. Banyak anda ni, doktor kata, puan, nak solat boleh, tapi saya tak benarlah dia bergerak. Tak apa. Tak benar bergerak, tak apa. Ada cara lain, saya kata kat doktor. Dia pun, dia ada sekali dah dekat tu. Lepas tu saya kata gini, ada tak ni botol air spray tu kan? Dia tak ada. Dia ada bagi saya sarung tangan dengan botol air. Dia pun ambil, orang pekerja tu ambil. Bagi saya. Tengok suami saya, dia pakai tiup, tapi kencing dah sebelum tu. Suami saya kata kencing. Lepas tu saya kata tak apa. Yang penting semayang hormat waktu. Itu dulu, yang wajib. Buat dulu. Kalau seandainya Allah Ta'ala jemput kita ketika itu, Allah Ta'ala mengetahui. Allah Ta'ala maha tahu. Ya, kita tak payah nak takwil. Kita dah buat. Saya pun ambil dah juga wuduk tu. Syaratnya ambil wuduk. Saya dah ambil sebelah tangan dengan sarung tangan. Lepas tu siap tu, saya suruh suami saya tunggulah. Saya kata sekarang abang solat terus. Niat menghormati waktu sebab kita najis kan. Dia pun semayang dah habis tu. Saya pun dah minta izin keluar lah. Sampai ke atas tu dia tahawat 3 hari. Dan dia pakai benda ni, tak ada siapa pun. Tak ada siapa pun boleh tanya nak solat, nak apa, tak ada. Tak semayang, atau abang semayang tak. Buat juga, walaupun tak ada wuduk. Hormat waktu nama dia. Kena buat. Kalau seandainya mati ketika itu,
Kita paling kurang kita dah buat menghormati waktu. Aku sembahyang Zuhur ke apa ke, menghormati waktu. Kerana Allah. Cukup. Kita buat je, walaupun kita dah, keadaan kita memang tak sah lah kan. Tapi kita paling kurang kita dah buat sembahyang yang kita nak tu tadi. Lepas siap tu, dia balik rumah, dah habis dah 3 hari keluar. Dia kodok lah. Kodok semua sembahyang yang dia di hospital. Itu kita. Lepas tu kita kena tahu kan. Macam kita naik kapal terbang lah contoh. Nak pergi mana-mana. Kita ni macam mana nak buat? Ya, kenapa? Ya? Kita naik kapal terbang contoh. Jangan tinggal solat. Masuk je waktu, kan kadang-kadang kita tanya pramugari. Ya? Apa ni, pukul berapa sekarang kat sini? Masuk lagi waktu. Pramugari tu kan yang Islam tu dia tahu. Sebab yang bukannya pramugari tak solat, ada yang solat. Dia tahu. Ni apa nak sembahyang apa? Sembahyang Zuhur contoh. Sekejap lagi, 5 minit. Kita anggap 5 minit, kita sembahyang. Macam mana nak buat tayamum, nak pergi ambil sembahyang, tak boleh ni. Kita buat syarat je. Seolah-olah tayamum. Sekarang dah sampai tempat, kita qada sembahyang kita tadi. Qada. Baru Allah Ta'ala, Allah Ta'ala faham, memahami yang kita punya. Allah Ta'ala maha tahu. Kita buat. Tapi dengan cara macam tu. Jangan tak sembahyang. Saya balik kadang-kadang kita sedih ya. Dalam kapal terbang balik umrah. Balik umrah ni. Umrah tadi pergi Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Memang sembahyang penuh di masjid. Sampai dalam kapal terbang. Kenapa tak sembahyang? Kenapa tak sembahyang? Saya hari tu lah saya kata, abang bangun, sembahyanglah. Dia ada air, bukan air kan. Spray, kita ada bukan spray. Jadi kita, saya spray tu, dia sapu je dah. Syarat je kan. Cukup lah. Kita sapu niat tu. Sah dah sembahyang kita, tak payah kontak lah. Sebab kita dah cukup. Tapi yang lain tidur selenanya, subhanallah. Baru balik daripada bertaubat tadi. Astaghfirullahaladzim, jangan buat macam tu, sembahyang. Kemudahan ada, bukan nak kena ambil sembahyang banyak. Ya? Apa sekalipun, kita tengah berjalan, tak ada jumpa masjid, betul jalan. Boleh buat. Buat. Dalam kereta buat. Saya pernah buat, ikut suami. Ya. Memang tak ada tempat masjid. Berhenti jalan. Betul. Sebab tu kita tengok orang Kemboja kan. Orang Kemboja bagus. Ya? Pergi umrah, pergi haji tu semua je kita dah belajar. Kita nak pergi melancong pula ke Indonesia lah, ke mana lah. Kena semua. Sebab tu belajar tadi hukum dia fardu ain. Wajib. Tak boleh kita tak apa nak qada. Jangan sebut ayat qada, tak ada solat. Kita tak apa sebut. Tapi kalau Allah Ta'ala kata aku nak gam terus, Allah Ta'ala jemput. Kat mana kita nak letak? Kita contoh tak pernah semak tinggal solat ni. Tiba keadaan macam tu, kita kata tak apa solat qada. Jangan buat. Tak ada qada. Kita sembahyang juga walaupun tak ada wuduk. Hormat waktu. Suami tadi lama lah 4 hari. Duduk sembahyang apa? Sembahyang Zuhur, qada Zuhur. Sembahyang Asar, qada. Sembahyang Maghrib, qada. Semua qada. Tapi itulah maknanya. Tu dia kata sedih. Dia kata tengok di hospital tu. Dia ni pakai wire jantung kan. Tak boleh nak bergerak. Memang doktor tak bagi. Dia kata sedih tengok di hospital. Dia kata dia, katil sebelah tu pakcik tu siap ambil air panas, siap masuk Maggi. Tapi, ya Allah, sedih sangat dia gambar. Padahalnya bila sakit dah ada, dia di hospital sekarang, dah letak gambar sakit, solat sang orang sakit. Cara-caranya. Dah siap dah buat. Tapi itulah kita ya. Sebab itulah kalau ikutkan Mufti Perak dulu dia kata, 20% je solat. Manusia ni 20% je orang Islam di Malaysia ni yang solat. Yang lain tu kat mana? Ya Allah, na'udzubillah, tak lindung kita. Ya? Ramai punya tak solat. Ya, tu. Ya betul, tak kisah. Yelah masa muda orang kata zaman jahiliah. Tapi kita qada lah kan? Yelah, zaman dulu, yelah kita mati kita. Amalan yang akhir kan. Jadi kita qada lah sembahyang. Tak kira lah bila-bila qada lah. Rasa dah banyak dah ke qada, cukup dah ke ustazah saya nak qada berapa lama. Terpulang. Kalau boleh kita buat, diiringi. Ya betul.
qada, takut. Na'udzubillah. Saya pernah takut sekali. Sebab semayang amalan yang pertama. Dia akan disoal. Sebab dulu kita kurang agama kan. Ya, zaman dulu. Radio pun tak berapa ada. Ya, betul. Tahu apa kita ingat mula pakai tu. Ya. Kita sekarang tak nak pakai skop. Saya pun sekolah. Saya sekolah dalam jenang pakai kat ni. Lepas tu mak hantar sekolah Arab SM. Barulah reti pakai kain. Allahu Akbar. Yalah. Belum mak tak seksi. Tak apalah, itu Allah Ta'ala zaman dulu ya. Kita kata zaman jahiliyah. Sekarang ni zaman orang dah ada ilmu. Alhamdulillah. Saya rasa sampai kat sini je dulu ya. InsyaAllah kita kalau ada umur rezeki jumpa lagi insyaAllah. Dan saya akhiri. Sebelum tu saya minta maaf dah banyak-banyak ya. Kalau apa yang terkurang, tersalah, tersilap. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita sama baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Allahumma ij'alna minan najihin wal faizin wal mumtazin fi kulli imtihan fi kulli umur fid dunya wal akhirah. Allahumma adfa' 'anna al bala wal waba wal ghala wal mihan ma zahara minha wa ma batan. Allahumma inna na'udzu bika minal junun wal juzam wal baras wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa qina azaban nar. Wa qina azaban nar. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Ya.